Cheng Ho melalui raja yang mengisytiharkan negara-negara yang berjiran dengan China adalah negara-negara yang dilindungi, termasuklah Jepun dan Korea. Negara Jepun dan Korea disebut secara khusus sebagai negara yang dilindungi, dan negara-negara Asia yang disebut Champa itulah negara saudara sebab sesama Islam. Kemudian disebut Kelantan, disebut Pahang, Melaka belum wujud ketika itu. Maksudnya petani wujud lebih awal. Kemudian dalam peralihan kurun 14 ke 15 barulah kerajaan Melaka wujud, dan Cheng Ho pernah melawat Melaka. Dan asal-usul inilah yang menimbulkan menarik apabila kita perhatikan hubungan di antara alam Melayu dengan China. Cheng Ho ini dianggap hero oleh ramai negara atau banyak negara. Singapura umpamanya meletakkan Cheng Ho sebagai hero-nya juga. Kita juga di Malaysia juga kerana Islamnya, dan juga China sendiri telah mempertabatkan Cheng Ho ini sebagai ahli pelayarannya yang teragung. Itulah dia. Dan nampaknya Doktor, antara hikmah penaklukan Genghis Khan ke atas umat Islam iaitu tersebarnya Islam secara cepat ke negara China. Jadi boleh Doktor ulas pendapat ini? Ya, sebab kita lihat dalam penaklukan Genghis Khan ini seolah-olah satu malapetaka bagi umat Islam. Tetapi di sebalik malapetaka ini kita dapati bahawa keturunan Genghis Khan kebanyakan adalah Muslim. Dan kita lihat yang datang ke Turkistan Timur yang sekarang bernama Xinjiang juga memeluk Islam kerana beberapa sebab yang cukup kecil kita lihat. Kadang-kadang dia melihat keadilan Islam, kadang-kadang dia lihat toleransi Islam, kebersihan dan sebagainya. Akhirnya mereka membentuk Islam, dan tradisi orang Cina apabila rajanya memeluk Islam maka mereka memeluk Islam secara beramai-ramai. Dan ini sampai 3 kurun ataupun 3 dinasti. Kalau kita boleh sebut dinasti Yuan. Sebelum ini dinasti Song. Kemudian dinasti Ming. 3 dinasti ialah dinasti Islam di China, 3 dinasti. Dinasti yang mengambil Song, dinasti Yuan dan dinasti Ming. Yang ambil masa 700 tahun. Cukup lama, 7 kurun yang berlaku, menunjukkan China di bawah pengaruh Islam begitu lama dan meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Sehingga kita dapati bahawa banyak masjid-masjid yang dibina masih lagi kekal hingga sekarang. Dan kita lihat bahawa bagaimanakah Champa umpamanya, negara yang berjiran dengan China, adalah negara yang majoritinya orang Islam. Selepas penduduknya asalnya agama Hindu, bertukar kepada Buddha dan akhirnya menerima Islam. Di manakah Champa? Champa inilah negara orang Melayu. Melayu Champa Melayu Champa yang asalnya yang sudah hilang identitinya apabila kemudiannya Vietnam telah menguasainya, maka orang Melayu ini lari ke Kampuchea sekarang. Dan tinggallah negara Champa itu sebagai negara Vietnam sekarang. Dan di situ ialah tapak yang dilawati oleh Cheng Ho. Dan kemudian kita lihat bahawa di situ di antara pendakwah-pendakwah yang terkenal yang telah datang sampai ke Jawa yang kita kenali sebagai Wali Songo. Wali Songo itu 9. Wali 9 itu ialah orang Cina. Datang dari China. Wali 9 itu ialah orang Cina. Datang dari China. Wali 9 itu ialah orang Cina. Datang dari China. Yang namanya ialah, kalau kita boleh perhatikan dalam buku ini disebut satu persatu. Sunan Ngempil rahmatullah itu nama asalnya ialah Bong Sui Ho. Dan kemudian Sunan Gunung Jati itu Hidayatullah namanya Tang Eng Huat. Kemudian Sunan Kudus namanya adalah Jatik Su. Semua orang Cina. Dan sebenarnya Sunan Bonang itu namanya Ang Bun Ang. Ini menunjukkan bahawa bagaimanakah Islam yang bertapak di China telah sampai ke Indonesia, ke Champa dulu. Kemudian tokoh-tokoh ulama ini mengembara ke Asia Tenggara, sampailah ke Jawa, dan sampai di Kelantan mereka membina sebuah masjid yang namanya Masjid Kampung Laut. Dan sampai di Kelantan mereka membina sebuah masjid yang namanya Masjid Kampung Laut. Masjid yang tertua di negara kita. Ya, betul. Kemudian apabila mereka sampai di Jawa, mereka membina Masjid Demak. Kalau kita lihat Masjid Demak dengan Masjid Kampung Laut sama saja, bentuknya sama. Sebab yang membinanya orang yang sama. Dan itu adalah orang yang pertama, yakni Sunan Ngompel yang membinanya ataupun yang datang kemudian. Dan kita dapati bahawa sumbangan mereka terhadap Islam ini, kita sangka kita yang asal Islam, rupa-rupanya orang Cina yang bawa Islam kepada kita selain pada orang Arab. Tetapi satu perkara yang mungkin kita tidak pernah tahu, terfikir, yang membawa
Buddha ke China ialah orang Melayu. Sebab Buddha ini dia berasal di India. Di India tidak boleh berkembang kerana ada agama Hindu. Lalu dia berkembang di Sriwijaya. Di Sriwijaya ini dan pendeta-pendeta Melayu lah yang menulis banyak kitab Buddha. Dan kitab Buddha ini dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ialah bahasa Melayu yang asal. Dan orang Cina yang dipimpin oleh Ai Sing datang belajar agama Buddha di Sumatera Dan membawa balik ke China. Dan orang Melayu mengikuti dan berkahwin dengan orang Cina dan mengembangkan agama Buddha di China. Jadi perkara yang terbalik berlaku di sini. Orang Cina membawa Islam ke tanah Melayu, dan orang tanah Melayu membawa Buddha ke negara China. Seolah-olah sekarang berlaku pertukaran budaya. Yang ini harus kita kenangi kembali betapa rapatnya kita satu ummah yang kita boleh lihat asal usul ini, sehingga sejarah Cheng Ho yang ditulis oleh Tan Tan Seng ini cukup menarik apabila kita membaca sejarah ini. Dan nampaknya dia begitu agak adil dalam memaparkan sejarah Islam ini. Dan asalnya buku inilah sebagai tesisnya. Tesis PhD-nya. Jadi saya tertarik kerana nilai ilmiah yang ada dalam buku ini dalam kaitannya dalam penyebaran Islam di negeri China dan rantau. Data Melayu. Jadi doktor, kalau kita fikirkan apa agaknya sebenarnya misi pelayaran Cheng Ho ke seluruh dunia? Ya, ini adalah perkara yang cukup misteri. Dalam misi pelayarannya, Cheng Ho tidak pernah menjajah mana-mana negara. Kalau kita lihat pendekatan buku yang ditulis oleh Dr. Tan Tan Seng ini, dia menyatakan pertamanya ialah Islam telah bertapak lama di Asia Tenggara sebelum kedatangan Cheng Ho. Walaupun sejarah Melayu mengatakan Islam sampai di Melaka dalam koloni ke-15. Sedangkan mengikut catatan buku ini, catatan yang diambil pada China sangat lama. Bahkan kerajaan Yuan, Kublai Khan pernah menghantar tenteranya selama 3,000 orang ke Jawa untuk menakluki kerajaan Kartanagara. Dan sebab kenapa dia datang untuk menakluki Kartanagara ialah kerana Kublai Khan dan juga datuknya Genghis Khan mengatakan bahawa kami diutuskan oleh Tuhan untuk menguasai dunia. Itu perkataan mereka. Dan mereka datang ke Jawa kerana Jawa ketika itu adalah negara yang berdaulat, yang mempunyai kerajaan yang besar. Maka dia datang untuk menakluki. Tetapi sayang, tenteranya tidak mahu berperang dan diisytiharkan mereka kalah. Dan apabila mereka kalah, mereka kena ingat mereka adalah tentera Islam. Mereka yang dihantar oleh Kublai Khan ialah tentera Islam yang duduk di Jawa, duduk di Palembang, dan mereka tidak balik ke China sebab mereka enggan berperang kerana sebab-sebab tertentu. Sebab katanya kerajaan Kartanagara dan Majapahit ketika itu besar sangat dia punya bala tenteranya. Mereka melihat tidak padan untuk berperang. Jadi mereka kekal di situ dan menghantar wakil ke China, mengatakan mereka semua terbunuh. Catatan China mengatakan semua tentera yang dihantar oleh Kublai Khan mati. Tapi sebenarnya mereka hidup di sini. Itu sebab kita lihat ramai saudara-saudara kita yang di Jawa, rupanya walaupun dia di Jawa tetapi rupanya kecinaan. Rupa kecinaan. Inilah kerana asal usul mereka daripada Islam Cina yang asal. Dan oleh sebab itu kita dapati Cheng Ho apabila datang, dia nak melihat sejauh manakah saudara-saudara Islamnya yang dihantar oleh Kublai Khan masih ada di sini atau tidak, untuk menyampaikan mesej Islam yang baru, yang benar. Dan mesej yang dibawa oleh Cheng Ho ini ialah untuk melindungi negara-negara Islam yang baru seperti Melaka, negara-negara lama Islam seperti Patani, negara-negara Islam yang lama seperti Champa, dan mereka melindunginya. Sebab kita lihat Melaka umpamanya, dia negara yang baru muncul. Dan kita lihat bahawa Paramiswara pernah melawat China, dan di sini ada sedikit perbezaan sejarah yang ditulis oleh sejarah Melayu dan juga catatan China. Sebab Paramiswara ini Islamnya di mana? Dan mengikut catatan Cina-nya adalah ketika di China, Paramiswara ini sama ada dia memeluk Islam di sini atau di sana tidak berapa jelas. Tetapi apabila dia berada di istana China, dia mempunyai diskusi dengan Maharaja China yang menyebabkan keislamannya bertambah. Dan dia pulang ke Melaka dengan pakaian jubah hijau dan berserban. Itu Paramiswara. Itu catatan sebelah China.